Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ni nak jawab soalan daripada paper mana ni? Yayasan Islam Kelantan. YI. Kita panggil YI. Yayasan Islam Kelantan. Kita jawab paper tu dulu. Hari ni kita tukar sikit kita punya mood. Kita jawab paper tu dulu. Okey. Soalan macam biasa. Kat sini formula pun dia dah cut. So kita jawab slow-slow dengan kelajuan angin. Boleh? Kelajuan angin. Kita pergi nombor 1 dulu boleh? Okey. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi soalan nombor 1. A curve has a gradient function. Nampak je gradient function buat apa? Dy dx sama dengan qx minus 6. Boleh? Q is a constant. Is given that the minimum point. Ingat, minimum point ni maksud dia apa? Contohlah, kalau lah curve dia macam ni. Contoh curve dia macam ni. Kita pandang dulu. Curve dia macam ni. So, minimum point dekat mana? Minimum point dekat sini. Dia bukan macam ni. Kalau macam ni, mesti dia akan sebut maximum point. Faham tak? So, dia minimum point. So, sini akan jadi dy dx equal to 0. Dia punya tip. So, yang ni nanti, kita samakan. Yang ni, kita samakan dengan kosong. Boleh? So, cikgu buat macam ni. 6. Okey, tapi dekat sini dia bagi point. Kita masih lagi tak cukup lagi punya information. Sebenarnya dia dah bagi dah. Ini x, ini y. Sebenarnya pada titik 3 negatif 5. So, kita boleh masukkan terus. 3 ni masuk dalam kita punya x. Kita buat. Cikgu masuk dulu nah. 0. So, kita akan dapat 6 di sana. Q sama dengan berapa? Q sama dengan 2. So, dah jawab soalan A sebenarnya. Okey? A tak ada masalah. Equation of the curve. Equation of the curve, apa yang kita kena buat? Dia kena cari y. Equation of the curve ni sama dengan y. Kita cuma ada sekarang adalah dy dx. Betul. So, macam mana dy dx nak pergi ke y? Kena integrate. So, cikgu integrate dengan pen merah. Integrate kan dia punya dy dx. So, kita masukkan tadi nilai dia 2 kan? 2x minus 6 dx. Lepas kita integrate, kita akan dapat jawapan berapa? Kita akan dapat x kuasa 2 tambah 6x tambah c sama dengan y. Tapi belum settle lagi sebab dia ada c kat sini. C ni nak buat apa? Kita masukkan apa point di atasnya. Kat sini kita cuma ada point. Apa yang kita ada sekarang? Kita cuma ada 3 negatif 5 sahaja. Kamu masukkan sahaja negatif 5 3 kuasa 2 tambah 6. X kita berapa? 3 tambah c. So, nanti kamu dapat c sama dengan 4. Thus, the equation of the curve is berapa? X kuasa 2 tambah 6x tambah 4. Enough. Boleh? Nombor 1 dah settle. Alhamdulillah. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Besar sikit. Padam sikit lah yang sini. Padam Okay. Okay. Sophia bought a certain number of pen for 60 ringgit. Dia beli certain number of pen. Harga pun kita tak tahu. Yang ni soalan nombor 2, biasalah kita akan jumpa simultaneous dekat bahagian depan-depan soalan. So, ini sebenarnya adalah soalan simultaneous. Okey, tengok betul-betul lah ini ramai pelajar yang keliru dan dia tak nak buat dan cuba pun. Okey, bermaksud harga pen berapa? Cikgu buat harga pen sama dengan X. Yang ni, price pen. Ni price harga pen. Satu pen ya. Cikgu buat satu lagi, berapa? N, number of pen. Boleh? Ni, kita buat sini. Maknanya dia beli harga RM60. Dia tak tahu pun dia beli pen tu satu harga berapa. Dan cikgu buat berapa pun dia tak tahu. So, cikgu akan dapat macam ni. Equation yang pertama. Ini equation yang pertama. Tolong pandang elok dan tengok. If each pen has discount 20 sen. So, harga yang mana satu? Harga yang X kan? Betul tak? Harga X. So, cikgu buat X tolak dengan 0.20 sen. Yang ni pula, darab pula dengan N dapat berapa? Dia kata, she could have bought 10 more pen. Bermaksud dekat sini kita boleh buat juga N ni. N tadi yang asal dia beli. So, kita boleh tambah dengan 10. Kan? Sama kan kedudukan dia. X darab N. Yang ni pun X yang baru. Darab dengan N. Dan harga dia still lagi 60. So, sekarang ni. Boleh faham yang tu ya? Ini tolong tengok betul-betul siapa yang tak faham. So, ini yang cikgu dapat. Kalau ada jawapan lain yang jawapan sama pun boleh juga. Maknanya equation dia yang berbeza lah. Tapi jawapan dia sama, mungkin boleh. Equation yang lebih mantap ke kalau tengok dia punya, ada orang student-student yang cikgu tengok ada yang buat 6,000 over X lah macam mana lah. Tapi dapat jawapan yang sama. Bermaksud dia punya equation tu betul. Okey, ini equation cikgu buat. Cikgu akan masukkan, cuba masukkan, sekarang nak tukar apa ni sekarang ni? Okey, kita dah dapat equation dia ini yang pertama. Ni yang kedua. So, kamu boleh selesaikan, boleh. Yang ni cikgu tak nak tunjuk lah. Sangat senang. Nak dekat SPM dah, kamu boleh buat sendiri sebab kita nak cepat. Cikgu dah bagi equation ni. Kamu cuma masukkan, gantikan. Ingat soalan dia nak number of pen. Number of pen dia nak berapa. So, jawapan dia nanti N sama dengan 50.
Okey, boleh yang tu? Boleh dah? Cuba buat dulu. Kena cuba, kalau tak cuba tak dapat. Tapi yang paling penting adalah equation ni. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ada soalan apa ni? Nampak macam function. Okey, function kita relax dulu. Tarik nafas. Sebenarnya senang je. F and G are defined by ini F. Ini G. Okey, soalan nombor 1. Satu markah saja Soalan yang sama yang selalu kita jumpa. Bermaksud dekat sini, bahagian bawah ni tak boleh kosong. Ramai juga orang tak tahu ni sebenarnya. Tak apalah, kita ulang sikit. Bahagian bawah, bila dalam matematik, dia tak boleh kosong tau. Okey, soalan cikgu. Apa nombor dekat bawah ni, bila kita gantikan dengan X, akan jadi kosong? Kamu akan jawab berapa? 1 kan? 1 tolak 1. Faham tak? 1 kalau 1 kat sini, 1 tolak 1 dia akan jadi kosong. Dalam matematik tak boleh kosong kat bawah. So, jawapan dia adalah 1. Ini dia kata X sama dengan M sebenarnya. So, kita boleh gantikan M sama dengan 1. Ataupun nak buat jalan kerja sikit, kita buat dalam macam ni. Kita buat dalam macam ni. 1 tolak X sama dengan 0. X sama dengan 1. M sama dengan 1. Macam tu. X sama dengan M. So, M dia ganti je, dapat 1. Boleh? Nombor 1 ni tolong tengok betul-betul. Siapa yang masih lagi tak faham, soalan sangat simple. Dia adalah konsep matematik. Bawah tak boleh kosong. Sebab kamu tekan kalkulator, 1 bahagi kosong. Tak dapat kan? Syntax error. Sebab itulah dia cakap macam tu. Okey, nombor 1 dah settle. Kita pergi kepada nombor 2. F inverse G negatif 2 sama dengan setengah. So, yang first kali kita kena buat slow-slow sikit lah. So, kita buat B dulu. B, cikgu tulis jawapan dia dekat sini. So, cikgu nak buat apa dulu ni? Cikgu masukkan dulu lah G negatif 2. Nanti kita masukkan G tu dalam F inverse. Boleh? G negatif 2, cikgu masukkan dapat jawapan negatif 2K tambah 10. Tu dah siap. Lepas tu baru kita cari F inverse. F inverse X. 1 minus 6X. Ini tolong cari sendiri boleh? Tak boleh? Okey, tak boleh, kita carilah. Senang. So, akan jadi Fx sama dengan 6 1 over X. Kan nak cari inverse macam mana? Kita let sebagai Y. Ini cikgu cari inverse Inverse ni sepatutnya sangat senang lah. Cikgu naik atas, turun bawah. So, kamu akan dapat inverse akan turun ke bawah. Dia akan jadi 1 over X, 6 over Y. So, dia akan dapat 1 minus 6 over Y. Sama dengan X. Itu X ni kita boleh gantikan. Sebenarnya X ni adalah inverse. Ni tolong tengok balik inverse saja. Cikgu pakai shortcut je sebenarnya. Ini. So, F inverse dapat yang ini nanti. So, cikgu terus masuk F inverse dekat sini. So, sekarang ni soalan nak apa? Dia masukkan dalam F inverse. So, cikgu masukkan ini ke dalam bawah ni. So, cikgu akan dapat 1 minus 6 negatif 2K tambah 10. Sama dengan berapa? Dia dah bagi negatif setengah. Jadi, cikgu tukarkan tempat dia. 3 per 2 sama dengan 6. Nak bagikan dia positif kan? Dapat 2K. Lepas tu nanti kamu selesaikan 30 tolak 6K sama dengan 12. Lepas tu dapat 18 sama dengan 6K. So, K 18 bahagi 6 sama dengan 3. Boleh? Tak ada masalah kot. Sangat mudah kan semuanya. Okey. So, sekarang ni itulah jawapan dia. K sama dengan 3. Sebab dia kata find the value of K. Okey, boleh. Cikgu padam dulu yang ni. Okey, kita jawab C dekat sini lah. Sebab takut B nanti padam. Cikgu, kenapa padam? Contoh kan. Nangis pula. So, G, dia nak G2. G2 maknanya G masuk dalam G lah. So, G kita tadi, kita dah ada yang ini. So, G kita adalah, masukkan nilai K tadi yang dah dapat 3X tambah 10. So, G masuk dalam G, dia akan jadi G2X. Dia akan jadi 3X tambah 10 tambah 10. Kamu kembangkanlah 9X tambah 30 tambah 10. So, 9X tambah 40. So, ini jawapan dia. Boleh, nombor 3. Alhamdulillah, dah settle. Kita pergi kepada nombor 4. Mana nombor 4? Okey, nombor 4. Okey, boleh nampak Given that the variance of mass 15 workers and dia adalah 15, syarikat harmoni is 20. So, bermaksud apa ni? Variance 15 orang. So, cikgu tulis macam ni lah. Variance sama dengan 20.14. Ni cikgu tulis information yang dia bagi. Lagi, and the sum of square mass work akan jadi macam ni, X kuasa 2. Sebab dia kata square. So, ini kita tahu dah soalan statistik. Dah tahu dah nak pakai formula apa. Kena ada dalam kepala dah. Find the mean of the 15 works at syarikat harmoni. So, soalan dia nak cari apa? Dia nak, N kita berapa tadi? N kita 15. So, dia nak cari kita punya mean. Cikgu buat X bar lah. Sebab dia familiar untuk statistik X bar kan. Okey, sekarang ni boleh tak cikgu nak pecah sikit? Cikgu nak pakai formula. Jangan lupa pakai formula Formula yang ni. Formula variance. Kita cuba dulu. X kuasa 2 N kan? Tolak dengan min kuasa 2. Betul? So, sekarang ni kita masukkan dulu boleh? Kalau ada information yang kita boleh dapat. N 15. Kita punya variance ada 20.14. Point ke atas. Tolak X bar.
Boleh dapat jawapan lah. Soalan dia ni. Boleh dapat jawapan. Boleh. Nanti kamu dapat X bar sama dengan ataupun min 5.019. Masuk je formula tu. Sebab dah ada dah semua. Kita cuba-cuba masuk dah dapat. 66 ni dah ada, ni ada, ni ada. Kita pakai je formula ni. Boleh? Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan B. In the diagram, one shows a histogram of the distribution of weight 10 student. Ini berapa ni? 2, 3, 4, 1. Oh, ni soalan statistik. 10 student kan? Ni 10 student lah. 2, 3, 4, 1 adalah 10. Okey. Base bukan base. Based on the diagram 1, copy and complete the table. So, ini hati-hati ya. Ini kumulatif frekuensi. Dia bukannya frekuensi. Dia kumulatif. Hasil tambah kan? So 2 tambah 2 kan, 2 tambah 3 berapa? 5 campur 4 9 campur 1 10 macam tu. Okey, untuk memudahkan lagi cikgu nak buat bentuk table boleh? Berizinkan cikgu. Sebab nak pakai Marrott punya formula kan. Nak pakai Marrott punya formula, cikgu kena pakai macam ni. Macam mana ni? Okey, macam ni. Yang ni apa ni? Marks Okey, marks. Yang ni adalah frekuensi, ini kumulatif frekuensi. So cikgu boleh buat dekat sini. Sini dengan 4 je. So sini 30 sampai 39. Kumulatif dia 2, cikgu salin dulu Kumulatif dia ke sini 2, 5, 9, 10. Sini 40, 49. Ni 50, 59. Sini 60, 69. So dia punya frekuensi akan jadi ni 2. Sini 3, sini 4, sini 1. Okay, soalan apa? Hence without using the ogive, determine the median. Median kita pakai formula median nanti Okay, kita fokus kat sini dulu sebelum kita jawab median. Okay. Yang ni kita boleh tak kita buat dia punya kedudukan tempat. Ini boleh tengok cikgu punya statistik punya for cara nak buat. Yang ni tempat dia adalah tempat pertama sampai kedua. Ini 3 sampai 5. Sini sampai 6 sampai 9. Sini adalah tempat ke 10. Faham tak tempat tu kedudukan dia bila kamu susun dalam bentuk straight line macam ni. Ni tempat dia. Kamu dapat tempat pertama apa. Okey. Okey, so kita terus pakai formula. Formula dia adalah lower boundary. Sekarang ni kita nak tengok dulu dekat mana. 10 orang bahagi 2. Kita akan dapat 5. 5 dekat mana? Kita tunjuk anak panah sini. Kita bulat sini. Kita bulat sini. Boleh? So, kita akan dapat dia punya lower boundary dia ada 39.5. Ini sama dengan median kan? So, tambah ke tolak. Tambah ke tolak. Cikgu pun dah lupa kan? Tambah ke tolak. So, tambah dengan n over 2. So, akan jadi 5 lah kan? Betul kan? 5 tolak. Salinkannya atas 2. Ini 2. Yang bawah akan jadi 3. Ini jadi dia punya selang kelas adalah 10. Boleh kita cuba kan? 5 tolak 2, 3, 3, 1, 10. 10 campur 39, 49.5. Okey, tak nak buang masa yang ni. So, tengok balik formula Marrott method. Ni nama dia Marrott. Ada orang bagi nama kan? Marrott method. So, boleh pakai. Sebenarnya memang mudah sebab cikgu tukarkan kepada bentuk table ni macam ni. Okey, seterusnya kita akan jawab kepada soalan nombor 5. Nombor 5 ni ada yang masih lagi tak nampak. Sama-sama kita tengok dulu. Okey, dia kata dekat sini the point ABC lie on a circumference. Circle parallel to DC. AB parallel to DC. Ni nampak tak? Nampak? Cikgu buat macam ni. Ni sama macam ni. Betul kan? AB DC. Okey, betul. Given the total minor arc AB and minor arc DC, yang ini tambah dengan yang ini sama dengan ini. Maksudnya apa? Kita nak cari dia punya ni kan? So, kita tengok macam ni. Macam nak buat ni Okey, macam ni lah kita buat. Dia ada banyak cara sebenarnya yang cikgu tengok. Kalau cikgu samakan terus, boleh tak? Tapi dia tak akan bertemu di tengah sebenarnya. Tapi dia sebenarnya tak ada kaitan pun dengan tengah. Apa kata kita cuba dulu? Boleh? Maknanya kita ambil angle sini dengan ini sama tak? Yang ni ramai orang argue kan? Dia kata tak sama cikgu. Ingat kita belajar yang ni dengan ni kena sama. Dan ini dengan ini sama. Macam mana nak buktikan cikgu? Okey, kita cuba cuba contoh satu. Ini. Lepas tu dia kata apa? Dia adalah parallel. Cikgu ambil satu garisan sini. Cikgu ambil garisan walaupun dia pendek. Ni parallel. So, cikgu tarikkan sini. Okey, sebenarnya tarik sini. Okey, sebenarnya cuba tengok betul-betul. Ini adalah parallel. Ingat tak kita belajar dulu waktu form 2 Z F C ni. Okey, kalaulah angle di sini sama dengan angle mana? Sama dengan sini, betul? Z kan? Yang ini pula sama dengan apa? Sama dengan ini. Agak-agak sini dengan sini sama tak? So, sama kan? Dan sebenarnya ini pun cikgu rasa boleh pakai sebab dapat jawapan yang sama. Boleh? Boleh ke tak ni? So, dia adalah sama sebenarnya. Tak apa, kita cuba asingkan. Kita cakap tak sama dulu. Nanti kita cuba jawab.
Boleh, kita kena ada idea dulu lah. Kalau cikgu explain salah tu, maafkan cikgu lah. Tapi itu pemahaman cikgu lah yang cikgu faham. Okey, sebab tu dia cakap dia adalah parallel. Buat apa dia bagi tahu parallel kan? Okey, tak apa. Kita hasil tambah dia kena 13.2. Bermaksud dekat sini cikgu boleh buat macam ni. AB sama dengan nak cari apa? S tu SR theta kan? Nak cari dia punya panjang AB adalah SR theta. Cikgu buat R theta. Satu contoh. Kita buatlah CD pula sama dengan R theta 2. Ni cikgu dah cuba beberapa metod lain lah. Jawapan dia sama kan. So, cikgu rasa dia boleh terima. Boleh? Cikgu kenapa dia tak temu kat sini kan? Kenapa tak temu kat sini? Tak apa, jangan kita gaduh-gaduh benda ni. Kalau kamu nak buat asing kan, kamu buat. Tak ada masalah pun sebenarnya. Jawapan dia sama. Okey, sekarang kita boleh buat AB tambah CD sama dengan 13.2. Okey, yang sebelah sini dia kata apa? Yang satu lagi. Ni area pula. Area COD. COD yang ni. Yang ni dengan, tapi dia nak tengah-tengah lah cikgu. Okey, kita ambil lah. Maknanya kita asing je lah. Tapi kita kena pegang satu. Nanti dia akan jadi sama. Okey, tak apa, no problem. Kita terus buat dulu. Kita ambil je lah, bayangkan dia di tengah-tengah. Dia akan melanggar C ni, macam ni. Macam ni. Gambar dia pun. Macam ni. Boleh Okey, sekarang tak ada masalah juga. Nanti kita cuba jawab. Okey, sekarang ni apa lagi kita boleh dapat? Dia punya AOB pula. AOB punya area pula. AOB formula apa? Area formula 1/2 R square theta. Betul? So, cikgu buatlah yang area untuk pertama AOB sama dengan 1/2 R square theta 1. Kan kita pakai 1 kan. So yang ni akan jadi COD punya area 1/2 R square theta 2. So dicakap hasil tambah kena sama dengan 52.8. So cikgu buat AOB tambah COD sama dengan 52.8. Okey, boleh. So cikgu masukkan sahaja. Yang ni AB tadi dia kata R1 tambah dengan R2. Ini akan jadi R Q1 tambah Q2 macam ni. Jadi kita boleh guna kaedah simultaneous. Sini akan jadi 1/2 R square theta 1 tambah 1/2 R square theta 2 sama dengan 52.8. Boleh ya? So cikgu keluarkan 1/2 R kuasa 2 theta 1 tambah theta 2 sama dengan 52.8. Okey, yang ni kamu boleh cuba masukkan. Masukkan saja, ganti je, kamu akan dapat jawapan. Contoh sini cikgu tukarlah. Sini sama dengan 13.2 per R. So cikgu masukkan sini ya. Ni sama kan? Nampak tak? Apa yang cikgu nampak ni? Sama kan? So cikgu masukkan saja. Cikgu akan dapat 1/2 R kuasa 2 sama dengan 13.2 R 52.8. So boleh potong. So kamu akan dapat jawapan R sama dengan 8. Okey, soalan seterusnya. Dia nak radius dah dapat. Angle degree AOD. So dia nak AOD yang mana satu? Fokus yang ini. Boleh, dia nak yang tu bermaksud nanti. Yang ni kita dah ada kan tadi. Ini tambah dengan ni kita dah ada dah. Ni Q2 tadi kan. Q1. So Q2 ke 1 dia nak dalam apa ni? Dia nak dalam degree dan minit. So cikgu boleh buat dekat sini. Cikgu buat dekat sini. Q1 plus Q2 sama dengan R tadi cikgu masuk dalam ni. R8 tadi masuk dalam ni. So 13.2 bahagi 8. Boleh. So kamu akan dapat Q1 tambah Q2 sama dengan 1.65 rad. Tapi sekarang ni dia suruh cari dalam degree tadi. So ditukarkan jadi 94.5. So cikgu ambil 360 tolak dengan 94.5. Lepas tu cikgu bahagi sahaja dengan 2. Cikgu akan dapat 132.75. Cikgu tukarkan kepada degree dan minit. 32 degree 45 minit. Boleh? So yang ni tak ada masalah, jangan gaduh. At least 8 boleh dapat, insyaAllah akan dapat. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tak nak buang masa sekarang. Okay, when Daniel is 10 years old. Cikgu buat 10 years old. Receive 30. Ni atas ni ingat 10 ni tahun. 30 ni dia dapat duit. As duit raya from his uncle. Dia dapat daripada uncle dia RM30. Dia kata setiap tahun raya, uncle dia akan bagi lebih RM5. So akan jadi macam ni. Yang ni adalah satu adalah AP. Nampak terang dan jelas. 50 pula. 45 sayangku. 45, 50 macam ni. Ini 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Yang ni cikgu buat dia punya rangka dulu. Okey, boleh faham. So dia kata Daniel receive total 1305. Ingat total his uncle n years. Ingat, yang itu adalah total. Total nanti jangan lupa kita pakai SN. Sekarang kita pergi tengok kepada soalan dia. So soalan dia sekarang kita kena show dahulu. Show dahulu. Macam mana nak show? So kita kena pakai SN. Kita cuba dulu sebab nak showkan benda ni. So cikgu cuba dulu. Cikgu pakai formula SN sama dengan N over 2. Cikgu salin formula dulu. 2A minus N plus 1 kan? Plus 1 D. Okey, boleh? So cikgu masukkan sahaja. N dia berapa? SN sama dengan
1305. Boleh, n over 2, n tak tahu. 2a, a berapa sekarang kita tengok yang bawah ni. Sekarang kita nak cerita pasal duit ni. Kalau duit kita masuk macam tu saja. Ambil duit. So 2, 30 tambah n tak tahu juga, tolak 1. Dia punya ni, d dia adalah 5. D adalah 5. Okey, boleh cuba selesaikan. Nanti kamu akan dapat jawapan. Kamu dapat 2. Cikgu suka 2 ni dalam ni atas terus. So akan 2610. So akan jadi berapa nanti? Selesaikan 60. Sini kamu akan dapat 55n tambah 5n kuasa 2. Dah sama ke belum? Belum lagi sama dengan ni. So cikgu bermaksud kena bahagi dengan 5 lah. So cikgu akan dapat 522 11n bahagi dengan 5 tambah n kuasa 2. So sekarang cikgu tunjuk balik. Sama tak? Ya, sama dah sekarang ni. So cikgu boleh tunjukkan dia adalah shown dekat sini. N kuasa 2 tambah 11n sama dengan 522. So dia dah shown. Alright, boleh. Okay, kita pergi kepada soalan B. Calculate Daniel age when the total is 1305. Okay, daripada sini sebenarnya kita boleh pakai lagi untuk soalan B. B kita ambil je ni, tambah 11n, tolak 522, kosong. Nanti kamu akan dapat jawapan. Jawapan n sama dengan 18. So bermaksud, selama 18 tahun lah, bila dia kumpulkan duit dia, dia akan dapat 1350. Bermaksudnya, soalan dia nak apa? Calculate the age. Age dekat bahagian atas kan? So kali ni kita kena menggunakan bahagian atas. Kalau nak tambah terus pun boleh. 10 tambah dengan 18 tahun. Bukan 28 ya. Bukan 28. Kita kena tolak 1. Dia akan jadi 27. Sebab 10 tu termasuk. Faham tak? Okey, ambil tangan kamu kira sama-sama dengan cikgu. 10 tahun maknanya 1 lah. Dia nak tambah 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Selama 18 tahun. Boleh? Kalau tak nampak yang tu, kita boleh kira yang bahagian atas ni saja. Kita fokus kat sini. A dia berapa? Kamu tengok. Yang 10. 10. D dia berapa? 1. Kita boleh make Tn bila T 18 sama dengan A plus N minus 1 kan? Ni. Ingat kan? So, cikgu ambil A berapa? 10. Tambah N minus 1 berapa? 18. Tolak 1, 17. D berapa? 1. So, akan dapat jawapan 27 tahun. Ini kena tengok balik. Siapa yang tak faham? Maknanya tahun tu, time dia 10 tahun tu, dia dah kira dah. Maknanya 18 kali dia dapatkan. So, maknanya tambah dengan 17 saja. Okey, yang tu tengok sendiri dan hadam-hadamkan. So, masa ada lagi sikit lagi. Kita terus sambung, boleh tak? Okey, kita pergi kepada soalan 7. Proof. Proof ni ada orang takut. Tiba-tiba takut nak buat. So, tolonglah jangan takut. So, cikgu salin sini untuk proof. Salin sini dulu. Proof dia berapa? Sin 2 theta tambah 90 sama dengan cos 2 theta. Bila nampak, cikgu bagi tips. Bila nampak ada additional punya formula, tengok formula dan tulis sahaja. Cikgu akan dapat sin 2 theta cos 90 tambah cos 2 theta sin 90. Ni cikgu tukar je. Tapi sebelah tak payah buat. Kita nak show yang ni nanti. Kita akan dapat yang ni. Kita akan dapat proof. So yang ni tak apa, jangan takut. Sebenarnya cuba kamu tekan calculator. Cos 90 dapat berapa? Cos 90 kosong. So belah sini akan jadi totally kosong. Faham tak? Boleh. So tekan sin 90 akan jadi 1. So jawapannya adalah cos 2 theta saja yang tinggal. So dia dah proven. Dia sebenarnya senang saja. Dapatlah markah kan. Daripada tak dapat markah, dapatlah 2 markah untuk proof. Okey, soalan kedua. Ini 1 dah settle proof. Hence solve the equation. Nampak macam ni pula. Nampak masih lagi additional. Apa kata kita pecah yang tu dulu boleh? Kita pecah je additional tu. Cikgu salin balik semula kat sini. Cikgu tulis besar-besar. Dia sama je macam atas tadi. Sama macam atas tadi. So, cikgu tukarkan jadi sin 2 theta over 3 cos 90 tambah cos 2 theta over 3 sin 90 sama dengan setengah. Kita buat benda yang sama juga macam tadi. Boleh? Sin 90 jadi 1 tadi. Sini akan jadi cos akan jadi kosong. So, ya tinggal yang ni saja. Cos 2 theta over 3 sama dengan setengah. Bolehlah selesaikan. Ini guna kaedah biasa. Kita kena cari dia punya apa? Reference angle. RA. So macam ni kena hati-hati. Bila kita jumpa kan cikgu ajar sebelum ni. Yang tak faham. Tengok cikgu punya video trigonometri. Bila cos 2 theta sama dengan setengah, dia akan pusing 2 kali. Contohlah macam ni. Berapa dia punya angle nanti? 60 kan contoh macam ni. 60. Cos positif dekat mana? Sini dengan sini. Siapa yang tak faham tu boleh rujuk pada video cikgu. So maknanya di sini 60, sini 60. Betul? So kamu akan buat macam ni. Oh sebab dia 2 theta cikgu kena 2 kali pusingan. Okey, kita tengok mana yang terkena dengan row block. Ni cikgu panggil row block. 1 kena. 2 kena. So akan jadi 300. Pusing lagi macam ni. 1 setengah. Macam 1
langgar lagi. So, akan jadi 4, 2, 0. Macam tu. Seterusnya satu lagi, ada 4. So, kalau 2 theta, kalau setengah theta macam mana? Kamu jumpa macam mana? Kamu akan buat macam ni kan? Maknanya dia akan pusing sampai 180 je. Sampai sini je. Walaupun kamu akan buat macam ni kan, reference angle dia dekat sini dengan sini. So dia akan jumpa yang ni satu je sampai sini. Yang ni dia takkan jumpa, nampak tak? Yang ni dia takkan jumpa buat selama-lamanya. Itu penting kena faham macam tu. Sama ramai yang jawab salah nanti. Kamu akan bagi 2 jawapan. So kalau 2/3 theta, kamu buatlah 2/3 darab dengan 360. Berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Cepat. 2/3 daripada 360. 360 240. So dia akan berpusing, dia punya minyak tu akan berpusing contoh macam ni kan. 60 kan, cos positif ke sini 60. So dia punya minyak akan berpusing, minyak dia warna merah sampai 240 saja. Sampai sini 1 dia jumpa. 218. Sampai sini saja. Dia tak sampai pun ini. Boleh? Boleh faham yang tu kan? Okey, so cikgu dapat jawapan. Jawapan dia adalah 2 theta per 3 sama dengan 60 saja. Tapi dia nak theta. 60 180 bahagi 2. Jawapan dia 90. Boleh? Semua tengok yang tu betul-betul. Hadamkan dalam video cikgu mana ada cerita. So kamu boleh tengok dan cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 3 saat untuk kamu salin sebelum cikgu padam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup. Cikgu padam. Okey, sekarang kita nak pergi sketch. Boleh sketch sama-sama. So yang ni sketch, kita buat belah sini boleh? Okey, kita buat macam ni. Boleh tengok juga cikgu punya video teknik Pak Maun. Ini penting. Tengok teknik Pak Maun macam mana. 2 darab 2, 4 darab lagi dengan 2. Pergi tengok cikgu punya video siapa tak faham. So akan jadi 6 sengatan. 1, 2, 3, 4. Alamak, macam kecil ya, tak cantik lah. Dia besarkan sikit lah, nanti nak lukis cantik sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada dalam buku teks Memang tak ada. Ini cikgu buat sendiri untuk memudahkan kamu. So yang ni cikgu naikkan sikit tinggi sebab dia 2. Nanti cikgu nak lukis. Ni dia punya amplitude dia 2. So kita betul lukis. Ni graf cos kan. Cos buat macam ni. Alright. Alamak. Macam gini. Betul ke ni? Betul cikgu. Betul ke ni? Macam salah je. Ada salah lah ni. Ya Allah. So try balik semula. Kenapa tiba-tiba salah ni? 8 lah cikgu. 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Masya Allah. Ni kena tengok betul-betul. Ini kalau dah careless ni. Nampak sangat tak makan lagi 6, 7, 8. Sini lah 2 pi. Okey lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sorry. Sorry, maafkan saya ya. So, cikgu buat sini 1. Sini 2. Sini 3. Sorry lah, cantik. Ini kita buat macam ni. Sini macam ni. Sini adalah 2. Siap. Dapat markah penuh. Okey. Sekarang soalan yang kedua, dia kata dia nak lukis line lah macam biasa. So kita kena ambil semua yang dekat atas ni. Kita boleh cuba ubah. Okey, yang ni jadi equation ni kita nak buat. Sin 2 theta plus 90 sama dengan 1 tolak theta over pi. Kita tukar betul-betul satu boleh. Sebenarnya yang atas ni tadi sama dengan cos theta, cos 2 theta sama dengan 1 minus theta over 2. Kita nak y y mana 1, y dia bagi dah ni. So dia akan jadi, kalau cos 2 theta akan jadi y over 2. Ni, tahu tak macam nak tukar? So y sama dengan 2 cos theta. Dia nak cos theta saja, cos 2 theta saja dia nak yang ni je. So 2 ni cikgu turun bawah jadi y over 2 sama dengan cos 2 theta. Boleh? Faham ya? So akan dapat 1 tolak theta over pi. Dan last sekali cikgu cantikkan, nanti cikgu akan dapat y sama dengan 2 minus 2 theta over n. Ini cikgu punya equation, dapat markah. Okey, kita follow dekat sini. Ada orang cakap susah lah cikgu nak lukis straight line. Sebenarnya senang je. Tengok dekat x sahaja. X ni masuk yang kosong dengan masuk yang hujung. X dia. Sekarang ni theta lah. Yang ni theta bukan x. Theta. Dia boleh tukar-tukar. Ini theta lah maksudnya. Ini adalah x sebenarnya. So kita boleh masukkan dia when kosong. Cikgu buat satu part. Cikgu masukkan hujung sekali 2 part. Masukkan je. Kalau kosong kat sini, yang y dia akan jadi y sama dengan, bila theta sama dengan kosong, y sama dengan 2. Bila theta sama dengan 2 pi, masuk sini 2 pi, kamu akan dapat jawapan berapa? Negatif 2 kan? Betul? Masuk 2, masukkan 2 tolak 2. Ini maksudnya 2 tolak dengan 2, pi tu ganti 2 pi. Bahagi dengan pi. 4 pi tolak 4. So 2 tolak 4 negatif 2. Boleh? Tak boleh juga. Ambil ujung-ujung je. So kosong 2 dekat mana? Kat sini. Ni 2 pi negatif 2. Saya akan dapat kat sini. So cikgu ambil pembaris, cikgu gariskan sahaja, baru kita boleh nampak number of solution. Boleh tak ni? Boleh kan kita ambil warna hitam? Cun. Belum siap lagi. Kita tengok number of solution dekat sini. 1. Sama-sama dengan cikgu. 2, 3, 4,
5. So 5 number of solution. Bukan 4 ya, ini ramai orang akan salah nanti. 5 jawapannya. Okey? Boleh? Boleh ke tak? Boleh kan? Okey, kita pergi seterusnya. Apa dah habis ke? Dah habis dah ni, B7. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Nah, ni mungkin terakhir lah, takut video terlalu lama. So, kita habiskan mana yang boleh dulu. Okey, kita jawab dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab nombor 8. Nombor 8, parallelogram OPQR. Dia kata parallelogram. So, ini OP sama dengan OP. Mana OP? P. Sini, tunjuk panas ni ya. Itu warna merah. Macam ni. OR. Mana OR? OR yang ni. 43J ni. 4I3J ni. Cikgu salin. So, dia kata OP sama dengan 10 unit. Yang ni sama dengan 10 unit. Ingat bila macam ni, 10 unit, ini adalah kita boleh pakai apa? Pythagoras theorem. Kita ambil nombor 6 dan ambil nombor M. Nanti kita akan dapat jawapan. Nanti kita tengok soalan dia nak memang dia nak tanyalah M dia dulu. Boleh kita terus buat kat sebelah. 6 kuasa 2 tambah M kuasa 2 sama dengan 10 macam ni. Kalau yang siapa yang dah pandai tu 6, 8, 10 cikgu. So kita tahu dah jawapan dia 8. Kan? So jawapan dia M sama dengan 8. Kamu kira lah dapat jawapan. A dah settle. Ada apa lagi dia bagi tak? Okey, dia tak bagi apa dah. Itu saja kita jawab OQ. Boleh kita padam ini. OQ mana OQ? OQ, dia nak O pergi Q. So, ini pun sebenarnya sama. 6I tambah dengan 8J. Cikgu siapkan tukar M terus. So, OQ sama dengan O pergi R Q. So, jawapan dia adalah OQ 4I tambah 3J tambah dengan 6I tambah 8J. So, kamu akan dapat jawapan 10I tambah 11J. Okey, tak ada masalah. Okey, dah dapat jawapan OQ. Itu saja. A dah settle. Kita bagi bahagian B. Okey, tengok ni sikit. Cikgu seluk, cikgu kucikkan sikit. Cikgu padam sini boleh? Ke nak lukis baru ni? Tak payahlah lukis baru. Dia kata R, tengok R ratio kat sini. Rx sama dengan 2. Cikgu suka buat macam tu. Rx sama dengan 2. Cikgu buat ratio. Dia kata RQ sama dengan 3. RQ sama dengan 3. Macam mana cikgu dapat? Kamu tengoklah sendiri. Cikgu suka buat macam ni. Kalau macam ni Rx, ini kita akan dapat 3 kan? Sama dengan 2 RQ. RQ ni 3. Cikgu baca macam tu. Rx sama dengan 2. Cikgu baca macam tu. Senang. Kamu kalau ada baca lain, kamu pakailah kan. Mentera kamu kan. Ini mentera cikgu. So, 3 bermaksudnya RQ sama dengan 3. Sekarang cikgu mudah jawab. RQ dia 3. Maknanya ini akan jadi 1. Boleh kita bagi satu lagi. Maaf kerana berpusing-pusing macam ni. OY sama dengan 1. OY sama dengan 1. Satu lagi. OR sama dengan 3. OR sama dengan 3. So, dia akan jadi 2. Okey. Kita tengok situ. Kita fokus pada soalan kita. Soalan apa ni? Given T is a point of RT dah bagi. So, dia nak OR. Tengok soalan ni OR. OR memang dah ada dekat sini. So, maksud soalan dia salah. Soalan dia sebenarnya, dia nak PT. PT, cikgu boleh olah macam mana? Menggunakan information dekat atas. So, cikgu boleh pecahkan PR tambah RT. Boleh, so cikgu akan dapat jawapan kat situ. PR sama dengan berapa? Adakah PR kat atas? Tak ada. PR sama dengan, cikgu tulis sini ya. Cikgu buat PT sama dengan PR tambah RT. Okay, RT kita salin dulu. Nak salin boleh? 5I tambah 9J. Tak ada masalah. PR berapa PR? PR akan dapat jawapan. Ini tunjuk ke mana tadi? Alah, tunjuk pun dah faham. Dah padam dah. Sini tunjuk sini. So, dia akan jadi, PR akan jadi negatif 6I tambah akan jadi tolak 8J tambah dengan 4I tambah 3J. Tambah 3J, tambah lagi. Okey, kamu akan dapat PT sama dengan negatif 6 negatif 2 3I negatif 5 4C. Cikgu dapat macam tu. Kalau salah, maafkan cikgu. Maksudnya dah betul. Show that OP, PT are collinear. So, dekat sini kamu boleh pakai apa-apa pun boleh. Cikgu nak pakai, ni settle. Ini cikgu nak pakai OP. Collinear ni pas letak je. Lambda kat sini OT. Cikgu suka buat dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk vektor, cikgu boleh dapat OP tadi dapat 68. OR, OT cikgu tak dapat lagi. Sebenarnya OT sama dengan OR plus RT. So, cikgu akan dapat 4/3. So, cikgu akan dapat 9/12. Kamu pakailah, kamu kira yang tu. OT dapat macam mana. So, cikgu boleh pecahkan atas sama dengan atas, bawah dengan bawah. Ni cikgu suka lah ni. Tak nak pening-pening kepala. So, lambda akan dapat 1/2/3.
Yang ni pula akan dapat lambda sama dengan 2/3. So, dia dah bagi tahu dah, show kan? So, dia shown. So, shown. Ataupun nak tulis, dia kata, since lambda dia adalah 2/3 dan sama untuk dua-dua, so dia adalah collinear. Okay, kelas, nanti kita akan sambung untuk nombor 9 pula, untuk for the next episode. Okay, usaha. Setiap kali cikgu cakap usaha, betul-betul kena usaha. Dalam kelas kena betul-betul bersemangat, di asrama ataupun di mana-mana di rumah, kena bersemangat untuk menjawab admin. Bertanya. Itulah salah satu kunci kejayaan orang yang berusaha tanpa penat lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.